Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah edisi Sabtu 26 November 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Alif Ashraf Kamanora. Kita ikuti paparan utama petang ini. Keabsahan Perdana Menteri tidak perlu dipertikai. Pakatan Harapan beri laluan kepada Barisan Nasional di Pahang. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, tiada keperluan mempertikai keabsahan Perdana Menteri menerusi usul undi percaya di Dewan Rakyat. Itu pandangan disuarakan penganalisis politik daripada Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Jelas beliau pelantikan Datuk Seri Anwar selaras dengan kuasa di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang diperuntukkan bawah perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, kesediaan Datuk Seri Anwar sendiri untuk diuji di Parlimen merupakan satu tindakan positif sekaligus membuktikan keabsahan dan tiada lagi yang mempertikai kepimpinan beliau. Tidak percaya, beliau sendiri menyatakan bahawa akan diusulkan oleh Pakatan Harapan. Apabila beliau menjadi ketua Dewan nanti, ada timbalan ketua Dewan, ada setiausaha Dewan, dan apabila itu dibawa oleh kabinet ataupun anggota gabungan besar beliau sendiri, itu menampakkan bagaimana beliau bersedia untuk dinilai oleh anggota Dewan dan juga untuk meletakkan nokta kepada keabsahan yang sudah pun diberikan oleh Kebawah Duli Yang Tuan Agong. Beliau ditemui media selepas menjadi tetamu selamat pagi Malaysia di Angkasa Puri. Terdahulu pada sidang media pertama sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembentangan usul undi percaya antara agenda sidang Dewan Rakyat pada 19 Disember ini. Selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri Khamis lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menerima ucapan tahniah daripada pemimpin terkemuka dunia. Perdana Menteri China Li Keqiang antara yang menzahirkan ucapan tahniah atas pelantikan berkenaan. Keqiang berkata secara tradisinya China dan Malaysia adalah jiran seberang laut dan hubungan akrab ini menyaksikan momentum pembangunan yang hebat. Jelas beliau, kedua-dua pihak terus mengukuhkan kepercayaan politik bersama dan memperdalam kerjasama menyumbang secara positif kepada keamanan serta kemakmuran kedua-dua negara dan rantau ini. Dalam pada itu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar. Haniyeh berkata pihaknya akan terus mendoakan Datuk Seri Anwar agar berjaya dalam memimpin Malaysia dan berkhidmat untuk umat Islam. Beliau juga menghargai sokongan yang diberikan Perdana Menteri dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Pemimpin UAE tidak ketinggalan menyampaikan ucapan tahniah. Menurut Kedutaan UAE di Kuala Lumpur, Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menghantar perutusan tahniah semalam. Para pemimpin mendoakan Perdana Menteri dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan serta kemajuan dan kemakmuran kepada kerajaan dan rakyat Malaysia. Baik, dalam perkembangan lain, PAS tidak akan menyertai kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu akan terus berperanan sebagai pembangkang yang konstruktif.
Jelasnya, keputusan itu dibuat setelah mempertimbang daripada pelbagai sudut serta meneliti pendapat umum. Keputusan itu juga dibuat bagi menghormati kepercayaan dan mandat majoriti rakyat, khususnya pengundi yang memilih PAS dan Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya umum ke-15. Terdahulu, Datuk Seri Taqiyuddin memberitahu PAS akan membincangkan mengenai tawaran menyertai kerajaan perpaduan dengan rakan-rakan komponen PN. Baik, Pakatan Harapan PH Pahang memberi sokongan secara rasmi untuk membentuk Kerajaan Pahang bersama Barisan Nasional BN. Perkara tersebut disahkan Pengerusi PH Pahang Datuk Seri Amiruddin Syari. Menerusi kenyataan, beliau berkata PH Pahang hari ini telah mengadakan mesyuarat bagi mencapai persetujuan berkenaan. Tambah beliau, sokongan sepenuhnya diberikan kepada BN bagi memberi majoriti mudah membentuk kerajaan negeri. Ia berikutan pada PRU ke-15, PN memperolehi 17 kerusi, BN 16 kerusi dan PH 8 kerusi. Gabungan kerusi BN dan PH kali ini telah melebihi majoriti mudah membentuk kerajaan negeri. Dalam pada itu, pihaknya berharap kerajaan negeri dapat dibentuk bagi menjamin kepentingan rakyat. Pengundian PRU ke-15 Sabtu lalu menyaksikan pembentukan kerajaan negeri Pahang masih tergantung. Dengan tema melestarikan pelaburan ke arah masa hadapan mampan, Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2022 mendukung aspirasi permodalan nasional berhad mencipta nilai mampan jangka panjang. Antara pempamer terlibat Maybank yang turut diumumkan sebagai rakan Premier MSAM 2022. Perinciannya kita bersama Nur Rashikin Harun. Silakan. Baik, terima kasih. Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2022, Anjuran Permodalan Nasional Berhad PNB masih lagi mengekalkan tumpuan kepada pendidikan pelaburan secara interaktif dan juga infotainment, bertujuan untuk mendidik dan juga memperkasakan masyarakat Malaysia dengan ilmu pelaburan dan juga perancangan kewangan. Jadi bagi mengetahui lebih mengenainya, bersama-sama saya ialah wakil salah satu syarikat strategik PNB iaitu Pengarah Wilayah Selangor dan Negeri Sembilan Maybank, Encik Abdul Razak Kamadin. Baik, apa khabar Encik Razak? Alhamdulillah, sihat. Baik, Encik Razak, mungkin Encik Razak boleh kongsikanlah apakah promosi yang menarik yang ditawarkan di Rerurai Maybank di MSAM ini? Okey, setelah 2 tahun kita tidak dapat menyertai Minggu Saham Amanah secara fizikal. Alhamdulillah tahun ini kita dapat bersama-sama untuk menjayakan, dan bagi kami pihak Maybank, inilah masa yang terbaik untuk kami berjumpa dengan pelanggan-pelanggan kami dan juga pengunjung-pengunjung kepada Minggu Saham Amanah untuk mendapatkan maklum balas daripada mereka berkaitan dengan kami, perkhidmatan kami dan juga apa yang perlu kami perbaiki ataupun memberi lebih baik lagi perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan. Okey, berkenaan dengan promosi yang kami sediakan pada tahun ini sempena Minggu Saham Amanah, kita ada 3 promosi. Yang pertama, mereka pelanggan-pelanggan boleh terlibat dalam amanah saham berputar untuk melabur dalam amanah saham berputar dengan bayaran bulanan yang paling rendah, iaitu cuma RM48 sebulan. Itu yang paling rendah. Selain dari itu, mereka yang datang berlanggan untuk amanah saham berputar ini, mereka juga layak mendapat Thermos Plus ataupun lunch box secara percuma. Dan selain dari itu, mereka juga layak untuk menyertai cabutan bertuah yang kami adakan setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ada menyediakan mereka yang terlibat untuk insurans takaful dan juga insurans motor dan car planning. Kami juga ada menyediakan cabutan bertuah yang agak menarik, iaitu motosikal BMW, GS. Yang itu kami sediakan juga, dan juga telefon bimbit Samsung 22. Itu bagi mereka yang melibatkan diri ataupun yang ambil produk kami, etika produk takaful untuk motor insurans dan car planning. Dan yang ketiga, kami juga ingin membantu peniaga-peniaga di sekitar kawasan Port Dickson melalui MAE. Kami menyediakan diskaun RM3 pada setiap pembelian melebihi RM10. Yang penting melalui
MSAM 2022. Jadi ada diskaun RM3 setiap pembelian melebihi RM10. Itu promosi-promosi yang ada pada minggu ni. Baik, Encik Razak, dengan tema melestarikan pelaburan ke arah masa hadapan mampan, mungkin bagaimana pihak Maybank menyampaikan mesej menerusi rerurai di sini? Okey, ramai yang tahu kalau kita bercakap mengenai kelestarian ni, ramai yang khusus kepada alam sekitar ataupun ESG lah kan. Tapi apa mesej yang kami ingin sampaikan pada tahun ini, bukan sahaja kelestarian untuk alam sekitar ESG, tapi juga kepada khidmat kewangan dan juga komuniti. Itu adalah sama penting sebenarnya. Dan sebenarnya dengan itu, kami ingin membantu peniaga-peniaga sekitar Port Dickson yang mendaftar bersama kami dalam sama-sama lokal dan juga RISE. Dan kami sediakan juga untuk PKS atau IKS, kami sediakan membantu mereka dari segi pinjaman semula atau pembayaran balik yang mereka hadapi kesukaran sekarang ini. Dan kita tahu pasca pandemik, selepas pasca pandemik, walaupun ekonomi telah dibuka semula, masih ada peniaga yang mengalami kesukaran. Selain dari itu, kami juga menyediakan modal, tambahan modal pada peniaga-peniaga kecil serendah RM3,000 yang mana boleh di customer ataupun pelanggan balan boleh mendapatkan ini melalui klik saja dalam talian selama 10 minit. Prosesnya adalah sangat mudah. Dalam 10 minit mereka boleh mendapat kelulusan RM3,000. Itu yang kami tawarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak Encik Razak atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu perkongsian bagi acara Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2022 di Port Dickson ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Syikin. Baik, seperti biasa sebelum ke laporan lain, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Nora Syazlinda Hanif. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Tinjauan cuaca semasa menunjukkan keadaan hujan berserta ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia pada petang ini. Dan ianya lebih melibatkan kawasan di sekitar pantai timur dan juga di sekitar pedalaman Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur. Manakala bagi hujan di sebelah pedalaman, itu melibatkan kawasan di pedalaman negeri Perak, pedalaman negeri Selangor dan sedikit di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, dan juga turut memasuki di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Sembilan. Keadaan cuaca hujan di bahagian pedalaman ini kita jangkakan akan kembali reda dalam tempoh masa 2 ke 3 jam sahaja lagi. Namun di sebelah pantai timur ini kita jangkakan keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan cuaca di sebelah Semenanjung masih lagi boleh berlaku pada malam nanti di bahagian pantai timur dan sedikit di bahagian pedalaman. Namun menjelang keesokan paginya, keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian perairan, terutamanya melibatkan kawasan Selat Melaka dan juga boleh memasuki di 1-2 tempat di kawasan perairan negeri-negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga negeri Johor. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat di sini keadaan hujan hanya berlaku di sebelah pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pada ketika ini kita dapat lihat keadaan cuaca yang agak cerah di hampir keseluruhan negeri. Bagi ramalan cuaca di sebelah malam pula, kita jangkakan untuk keadaan hujan tadi masih lagi boleh berlarutan sehingga ke malam nanti melibatkan kawasan pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah dan sedikit memasuki di bahagian utara negeri Sarawak. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Football unites the world. Uma paixão e peace. And enjoy. El fútbol une a todos. Baik, fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, orang ramai yakin kredibiliti Perdana Menteri beri impak positif. Laporannya bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan, Dia. Ya, baik Alif. Sambutan positif orang ramai dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 terus berlangsung. Di sandakan penduduk yang ditemui menzahirkan keyakinan pelantikan tersebut bakal memberi impak positif kepada negara, terutama aspek ekonomi, pembangunan asas selain menangani isu sara hidup. Tahniah saya ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sudah terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi harapan kami semoga Datuk Seri dapat untuk membangunkan Malaysia ini, satu daripada ekonomi dia dan satu daripada pembangunan. Khas untuk lagi yang paling penting kami di Sabah ni. Manifesto, kalau secara peribadi saya memberi pendapat menyokong sepenuhnya apa yang telah dirancangkan dalam manifesto sebelum ni dan mengharap dia dapat dijalankan dengan baiklah untuk memberi manfaat yang membina dan maju kepada rakyat Malaysia. Menjayakan satu pasukan atau satu kerajaan gabungan di antara komponen-komponen yang lain, satu titik permulaan bagi merealisasikan pembangunan khasnya di negeri Sabah. Harapan kami dengan kerajaan yang baru ini memang amat sesuai. Sebab kita sudah tahu dari dulu pun dia pernah juga menjadi timbalan Perdana Menteri. Kami sangat-sangat menyokong terhadap kerajaan yang dipimpinnya. Antara lain intipati ucapan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengangkat sumpah Perdana Menteri ke-10 adalah mempertahan perlembagaan, jaminan hak semua rakyat, fokus agenda ekonomi, komitmen melawan rasuah dan penyelewengan, menolak menerima gaji selain mengumumkan Isnin 28 November ini sebagai cuti umum. Satu majlis penyerahan helikopter operasi maritim Agusta Westland 139 yang ketiga kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM telah berlangsung di Stesen Udara Kota Kinabalu, pangkalan TLDM di Ibu Negeri. Majlis penyerahan antara Pengarah Urusan Galaksi Aerospace Malaysia Datuk Samsudin Kamar Samsudin dengan Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani. Dengan keluasan perairan Sabah dan Sarawak yang meliputi 315,263 kilometer persegi, adalah mustahil untuk kapal TLDM berada di setiap inci perairan ini setiap masa. Dengan adanya helikopter baharu ini, kapal-kapal TLDM yang mampu memperluaskan lagi jangkauan rondaan yang dilaksanakan. Laksmana Tan Sri Muhammad Reza berkata helikopter ini mampu melaksanakan misi pengumpulan maklumat, pengawasan dan tinjauan perairan antara Sabah dan Sarawak. Usaha ini selari dengan pelan transformasi TLDM sekaligus melengkapkan jumlah helikopter dalam satu skuadron. Beliau turut berharap agar kerajaan dapat mempertimbangkan keperluan jentera keselamatan TLDM yang baharu sekaligus meningkatkan bajet keselamatan negara sesuai dengan keperluan semasa.
Hanya bermodalkan RM250 ketika mula mencuburi pembuatan kuih cincin pada 2007. Siti Jaleha Yusof, 57 tahun kini meraih pendapatan mencecah RM50,000 sebulan. Kejayaan diraih ibu kepada 8 anak itu selepas menghasilkan kuih cincin yang mempunyai rasa dan tekstur lebih rangup berbanding kuih cincin keluaran lain. Ikuti perkongsiannya bersama wartawan Syahira Samain. Siti Jaleha mulanya menjalankan perniagaan kuih kering kecil-kecilan di Tamu hujung minggu ketika berusia 38 tahun. Namun, minat mendalam dalam pembuatan kuih cincin yang cukup sinonim dalam kalangan etnik Brunei mendorong beliau mempelajari pembuatan kuih tersebut. Berkat kesabaran, kegigihan beliau membuahkan hasil apabila berjaya mengadun kuih cincin bertekstur lebih rangup dan enak menggunakan bahan asli gula nipah yang ditanam sendiri di kebun berhampiran. Selepas 16 tahun, Siti Jaleha, usahawan bimbingan Yayasan Usaha Maju Sabah, kini mempunyai 3 kilang dengan kapasiti pengeluaran 3,000 pek sehari di Kampung Lanas Kimanis. Meskipun mempunyai 20 pekerja, selain mendapat bantuan daripada 3 anaknya, namun ia masih tidak mampu menampung permintaan tinggi termasuk dari Brunei Darussalam. Cabaran tu memang banyak. Salah satunya dari segi pekerja, begitu kan? Kita semuanya memakai tenaga manusia, tidak menggunakan mesin lah kan. Jadi dia tergantung kepada pekerja. Jika tempahan banyak, pekerja ada masalah, sakit apa kan, itu yang kita susah untuk apa. Kedua, saingan tu terlampau banyak. Tapi insyaAllah boleh atasi juga. Bagi memastikan produknya bertahan lama, Siti Jaleha turut mendapat bantuan pembungkusan produk daripada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SETCO) serta Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah (JEWA) untuk pelekat jenama produk. Beliau turut memanfaat media sosial sebagai platform mempromosi produk keluarannya. Kelebihan harga borong yang murah selain rasa enak kuih cincin ini menjadikan pelanggan sentiasa berpuas hati. Saya suka sebab di sini lain pada tempat yang lain. Satu, rasa dia tu. Kedua, dia rangup. Kita makan pun sedaplah. Lembut. Satu lagi, harga dia murah. Kalau tempat lain, harga dia pun boleh tahan juga kan. Tempat dia ni memang murah. Itu saya suka beli tempat dia. Memang rangup dibandingkan tempat lain. Di sini juga macam mana pun orang minta permintaan di Kimanis ni juga. Alhamdulillah nyaman, dia punya rasa memang sedaplah, terbaik semua. Di mana-mana pun antar memang sedap. Dan mau di mana-mana sini juga cari. Alhamdulillah. Sesungguhnya, kejayaan Siti Jaleha ini wajar dijadikan contoh kepada golongan wanita untuk menceburi bidang keusahawanan membabitkan pelbagai produk. Syahira Samain, RTM. Seramai 30 pengusaha syarikat tempatan dipilih sebagai penerima anugerah pilihan pengguna CCA 2022-2023 melalui Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sabah. Anugerah tersebut menerusi 213 pencalonan mengiktiraf pencapaian cemerlang, unggul, berintegriti tinggi selain memegang nilai profesionalisme perniagaan terbaik. Perasaan sangat happy. Sangat berterima kasih ke organizer malam ini dan kita akan berusaha lagi apa yang secepat saya boleh buat dengan lebih bagus lagi. Definitely, I'm very proud. I'm very happy. You know, it's my privilege to get this outstanding award. Yeah, it's a recognition from the consumer. You know. Thank you for the consumer to choose our product. Thank you for the organizer to recognize and award us this title.
So basically saya pun sendiri tidak percaya boleh terima anugerah ni sebab saya tahu ada lagi ramai hebat di luar sana. Saya ni company wedding yang kecil tapi boleh dapat anugerah sebesar ini, so saya rasa penganugerahan yang cukup bermakna lah bagi saya. I'm so happy that we won the award. In here I would like to thanks to all my friends, all my colleagues, my staff and all the customer who always support. Sementara itu, dalam ucapan perasmian, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alif berharap pengiktirafan tersebut membolehkan setiap syarikat menetapkan standard DRS tertinggi sekaligus memberikan tingkat kepuasan hati pelanggan. Persaingan yang sihat tersebut juga dilihat mampu mengangkat ekonomi negeri ke tahap membanggakan. Datuk Nurliza turut memberitahu mengenai usaha membangunkan e-lesen iaitu sistem permohonan lesen berniaga dan lesen DBKK menerusi dalam talian. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif Ashraf. Silakan Alif. Terima kasih dia. Baik, 7 nelayan warga asing ditahan Maritim Malaysia Zon Labuan kerana melakukan aktiviti perikanan tanpa permit yang sah di perairan Labuan. Turut dirampas sebuah bot nelayan tempatan. Pengarah Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Nudin Jusoh berkata, rondaan anggota kapal KM Bistari mengesan bot berkenaan di kedudukan 31.2 batu nautika dari Pulau Labuan. Hasil pemeriksaan mendapati bot berkenaan melakukan aktiviti menangkap gamad menggunakan peralatan tidak dibenarkan yang berisiko merosakkan ekosistem dan pembiakan hidupan laut. Nahkoda bersama kru warga negara Vietnam dan warga negara Indonesia berumur 20 hingga 44 tahun turut didapati tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959-63. Baik, beralih ke perkembangan bumi Kenyalang, antara fokusnya mengenai pertumbuhan ekonomi Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Mirin. Silakan, Vi. Ya, Alif, Kerajaan Sarawak menyasarkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 8% setiap tahun. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu ia bagi membolehkan Sarawak untuk mencapai pendapatan RM282 bilion menjelang tahun 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan tahun ini pendapatan negeri dianggarkan RM10.159 bilion dan ia merupakan pendapatan terbesar setakat ini dalam sejarah ekonomi Sarawak. Justru katanya tahun hadapan ia dijangka akan terus mencatatkan peningkatan yang dianggarkan sebanyak RM11.035 bilion. Beliau memberitahu demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Jubli Platinum Dewan Perniagaan dan Perindustrian Sarawak SCCI dan Penganugerahan Usahawan Sarawak 2022 di Kuching. Pada majlis tersebut, Premier turut menyampaikan anugerah kepada 6 penerima anugerah. Antaranya ialah penerima anugerah ulung Outstanding Entrepreneur kepada Datuk Sri Teh Chin Kin. Seramai 150 orang pelajar tingkatan 1 daripada 3 buah sekolah di Dewan Undangan Negeri Dun Nangka memulakan perjalanan 3 tahun mereka dalam program Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik 50 STEM 50 anjuran Pusat Khidmat Dun Nangka hari ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rapai, program pendidikan yang bertujuan untuk mengasah minat pelajar kepada subjek STEM itu akan berlangsung selama 10 bulan atau sepanjang kalender persekolahan tahun depan. Datuk Dr. Anwar berkata program itu diwujudkan untuk meningkatkan jumlah pelajar mengikuti aliran sains di ketiga-tiga buah sekolah menengah dalam Dun Nangka iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Sibu, SMK Jalan Oyak dan SMK Kampung Nangka Sibu. Program tersebut jelasnya melibatkan kolaborasi 4 organisasi dan agensi lain iaitu Universiti Teknologi Sarawak, Hub Inovasi Digital Sibu HIDS, Pustaka Negeri Cawangan Sibu dan Pejabat Pendidikan Daerah Sibu.
This is not a motivational types of, it is in everything there. Motivational involve tuition, involve activities, and it involve assessment. Yeah. So it's not just a motivational talk like other groups. Let them do, but this is a different module that we have. And it involves all the teachers and the pengetua. Beliau ditemui media selepas melancarkan program STEM 50 yang diadakan di Universiti Teknologi Sarawak, Sibu. Jelasnya lagi, SDIH dan Pustaka akan menjalankan program melibatkan bidang komputer dan digital, manakala UTS pula akan menjalankan program melibatkan bidang sains dan kejuruteraan. Dengan pengambilan pelajar seramai 150 orang setiap tahun, program tersebut dijangka mempunyai 450 orang pelajar dalam tempoh 3 tahun akan datang. Dalam ber itu, Dr. Anwar turut mengumumkan pelajar yang mendapat tempat 15 teratas dalam sesi penilaian akhir program itu kelak akan dihadiahkan sebuah komputer riba. Cadangan bajet Sarawak 2023 berjumlah 10.797 bilion ringgit tahun depan jelas menunjukkan negeri Sarawak bergerak pada kadar yang lebih tinggi untuk menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu Miro Simoh berkata bajet yang dicadangkan adalah sebagai proaktif dan berdaya tahan selain direka bentuk untuk menghadapi cabaran pasca COVID-19. Miro Simoh menjelaskan dengan jumlah bajet tersebut ia membolehkan pelbagai projek dan program akan dilaksanakan di seluruh Sarawak. Tambahnya, bajet itu merupakan tahun kedua berturut-turut melebihi jumlah 10 bilion ringgit. Katanya ini menunjukkan bahawa di bawah kepimpinan Premier Sarawak dan barisan kabinet telah membawa prestasi yang luar biasa dalam mengurus dan mentadbir negeri Sarawak. Belanjawan itu juga jelas Miro sudah pasti akan mengubah landscape pembangunan di seluruh Sarawak, tidak kira kawasan luar bandar, pinggir bandar dan bandar. Beliau dalam membahaskan rang undang-undang perbekalan 2023-2022 pada persidangan Dewan Undangan Negeri menambah pendekatan re-engineering revenue merupakan satu lagi pendekatan cemerlang yang diperkenalkan oleh Premier untuk menerajui kutipan hasil bagi Sarawak. Ia adalah pendekatan untuk mencapai peningkatan dalam kutipan hasil dan untuk mengekalkan perbelanjaan yang tinggi pada setiap tahun fiskal. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Dennis Ngau menggesa kerajaan negeri untuk mempertimbangkan dan mengkaji semula peruntukan semasa projek transformasi luar bandar RTP dengan mengkategorikan kawasan kepada bandar, pinggir dan luar bandar. Beliau berkata semua kawasan gabungan Parti Sarawak GPS memerlukan peruntukan RTP untuk memenuhi keperluan kawasan masing-masing. Dennis bagaimanapun dalam sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2023-2022 menjelaskan jumlah peruntukan di bawah RTP tersebut tidak pernah mencukupi. Beliau menambah beberapa kawasan bernasib baik kerana mendapat sokongan daripada kementerian atau agensi lain, tetapi bagi kawasan luar bandar yang jauh seperti Telang Usan tidak seperti itu dan keadaan itu menekan penduduk di luar bandar. Justru katanya berdasarkan cadangan itu, kawasan luar bandar yang jauh boleh dianggap perlu diperuntukkan dengan jumlah RTP yang lebih besar. Menurut Dennis, peruntukan RM5 juta kepada kawasan terpencil boleh dianggap sebagai lapuk berikutan peningkatan kos menyebabkan pengehadan bilangan projek boleh dilaksanakan dalam tempoh setahun. Sementara itu, dalam sesi perbahasan yang sama, Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada mahu kerajaan memperuntukkan lebih banyak peruntukan bagi membina lebih banyak jalan pertanian kepada petani di kawasan Terbeduk. Beliau berkata ini penting bagi membolehkan pemodenan dan mekanisme amalan serta teknik pertanian yang akan meningkatkan kecekapan, produktiviti dan keuntungan golongan petani. Dr. Simon memberitahu terdapat 59 buah kampung di Terbeduk dengan jumlah penduduk seramai 32,966 orang dan seramai 2,259 keluarga terlibat dalam bidang pertanian. Beliau menjelaskan pejabat-jabatan pertanian yang baharu di daerah Terbeduk dengan hanya 2 pegawai tidak mencukupi untuk menampung keperluan petani di Terbeduk.
Beliau juga menggasa Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah melihat perkara tersebut memandangkan pertanian merupakan aktiviti ekonomi utama di Tebedu yang memerlukan perkhidmatan lanjutan dan bantuan. Ini katanya untuk petani meningkatkan pengetahuan, produktiviti dan pendapatan selaras dengan aspirasi negeri untuk mencapai ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030. Malam Kemuncak Pesta Kebudayaan Tionghoa bakal berlangsung malam ini sebagai satu acara berprestij yang menghimpunkan kebudayaan kaum Tionghoa secara menyeluruh. Ia turut dijangka menarik minat penyertaan kaum lain untuk menyaksikan sendiri keunikan yang bakal ditampilkan sempena pesta itu. Memasuki edisi ke-11 Pesta Anjuran Kawasan Rukun Tetangga KRT Pekan dengan kerjasama Pejabat Residen Limbang memilih Lot 777 tapak letak kenderaan Majlis Daerah Limbang sebagai lokasi penganjuran program. Timbalan Setiausaha KRT Pekan, Chua Mei Ling, menyifatkan pesta itu memberi peluang kepada penduduk Limbang khusus masyarakat Cina berhimpun dalam satu acara setelah sekian lama tidak diadakan. Bahkan katanya pesta itu turut memberi peluang kepada kaum lain mendekati tradisi kaum Tionghoa selain mengisi aktiviti hujung minggu. Bagi orang ramai-ramai, Limbang sini Cina punya festival lah, lebih meriahkan semua lah. Pun lama kita tidak bikin kan, ada 3 tahun sudah. Antara pengisian malam ini, persembahan muzik orkestra Tionghoa, tarian singa, pakaian tradisi termasuk tarian kebudayaan. Acara tumpuan malam ini perarakkan tanglong beramai-ramai mengelilingi Bandar Limbang. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya baik, terima kasih V. Baik, pendedahan awal tentang anti rasuah kepada pelajar institusi pengajian tinggi menjadi antara perkongsian berita dari Negeri Sembilan. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama langsung bersama Ashraf Rosidan. Silakan. Pendidikan tentang anti rasuah akan menjadi subjek sistematik dan berstruktur kepada pelajar. Ia selaras keputusan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah agar kursus integriti dan anti rasuah diwajibkan di semua institusi pengajian tinggi bermula tahun hadapan. Menurut Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Razim Mohamad Noor, ia satu daripada usaha pendedahan awal kepada masyarakat. Bermula pada tahun 2023, kursus KIA di peringkat universiti dah menjadi satu program ataupun mata pelajaran wajib, di mana setiap pelajar kena mengambil program ini yang berkredit, 1 kredit. Selain daripada itu, kita juga, SPRM juga telah pun memperkenalkan Core Cadet University yang kita namakan Core SWA, iaitu satu program berkredit, 4 kredit. Maknanya satu semester ada 1 kredit. Yang ini lebih bersistem lah. Itu yang kita percaya, pendedahan tentang pencegahan rasuah ni kita kenalkan lebih awal kepada rakyat Malaysia. Ketika ditemui di Seremban, beliau berkata, SPRM sentiasa menggalakkan kerjasama dengan pemimpin mahasiswa untuk menyebar luas mesej dan panduan anti rasuah dengan bimbingan SPRM. Memastikan warisan adat dan budaya sentiasa terpelihara agar menjadi teladan generasi akan datang. Ke arah itu, Muzium Adat di Jelebu melaksanakan program inovasi muzium dengan pendekatan teknologi untuk memberi pendedahan kepada generasi muda. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Baharin A. Kasim, kemudahan Wi-Fi turut dipertingkat agar pembelajaran lebih interaktif. Selain pada itu juga, dalam kita memperlihatkan
peranan museum ini, kita menggunakan pendekatan teknologi atau menggunakan AR dan VR. Selain kita meningkatkan kemudahan Wi-Fi di museum-museum kita di seluruh negara untuk membolehkan pembelajaran itu dilakukan dengan secara lebih interaktif dan bersifat edutainment. Beliau ditemui di Muzium Adat Jelebu. Nyata usaha tersebut mendapat sambutan pengunjung dengan memanfaatkan teknologi terkini. Memang sangat baguslah, terutama untuk generasi muda, sebab ramai generasi muda zaman sekarang dia tak tahu tentang adat dan budaya ni. Jadi kita yang orang-orang lama ni sepatutnya bertanggungjawab untuk menyebarkan, memperkenalkan kepada generasi muda tentang adat dan budaya. Daerah Jelebu menjadi destinasi tumpuan kegiatan eko-pelancongan kerana terkenal dengan keunikan biodiversiti. Antaranya Jelebu Kayak Eco Challenge yang berjaya menarik lebih 100 penyertaan dari seluruh negara pada cabaran kali ini. Nur Asyikin Harun ada laporannya. Yang di-Pertua Majlis Daerah Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz berkata, Jelebu Kayak Eco Challenge menawarkan kelestarian alam yang mempesonakan. Program ini telah berjalan selama 15 tahun. Jadi ini adalah program yang kali ke-15 dan kita tambahkan lagi dengan Pesta Mengemping 2022. Kita mahu supaya masyarakat mengambil berat tentang kelestarian alam semula jadi, terutamanya sungai. Jadi di sini kita buat pelbagai program, terutamanya berkenaan dengan kayak dan berkenaan dengan air. Pengisian termasuk polo air, kayak maraton dan bola sepak sawah. Muka bumi daerah Jelebu sebagai daerah biodiversiti menjadi salah satu destinasi eko-pelancongan, khususnya sebagai destinasi sukan kano. Para peserta Jelebu Kayak Eco Challenge bagaimanapun mengakui penyertaan dalam program itu kali ini agak mencabar susulan jarak yang telah dipendekkan. Para peserta juga berharap program tersebut dapat diteruskan. Saya dah 2 kali join game ni. Sebelum ni ada sebelum PKP hari tu. Game yang lepas adalah 30 km dan game hari ni mencabar sebab dia shot yang distance yang pendek dan kami perlukan intensiti yang tinggi untuk kejar peserta yang lain lah. Ni first time saya main marathon. Sebelum ni saya tak pernah main marathon, saya main sprint je. So bila dah ada program marathon ni, nak try lah benda baru. Ingatkan macam bermula jarak dia jauh, 12 kilo, lepas turun 6 kilo, lepas turun lagi 3 kilo. So rasa macam jarak marathon tu rasa makin pendek, makin nak kena banyak sprint. Laporan Nur Asyikin Harun, RTM. Paparan itu tadi mengakhiri laporan berita dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Ya baik, terima kasih Amir. Sekumpulan warga Rohingya yang melakukan jenayah pecah rumah berjaya diberkas. 2 lelaki dan 2 wanita dicekup dalam serbuan di Johor Bahru pada Khamis. Tangkapan tersebut sekaligus berjaya menyelesaikan 6 kes pecah rumah di Batu Pahat, Johor Bahru dan Kulai sejak Jun lalu yang melibatkan kerugian RM50,000. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmad menerusi kenyataan berkata, polis masih mengesan dalang dan suspek utama kumpulan itu yang dikenali sebagai Nur Jahan Ismail. Suspek melakukan pecah rumah semasa penghuni tiada di rumah pada waktu siang iaitu waktu bekerja dengan menyasarkan barang kemas dan wang tunai. Polis merampas sebuah kereta, 10 keping surat pajak gadai dan 16 set barang kemas pelbagai jenis. Semua suspek berusia 14 hingga 27 tahun itu disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Johor menyasarkan lebih 5 juta pelancong asing ke negeri itu tahun depan. Ini selari hasrat menjadikan sektor pelancongan di kedudukan nombor 1 sekaligus memperkasa pembangunan ekonomi negeri. Angka itu mampu dicapai dengan pelbagai penganjuran pelancongan berskala besar serta daya tarikan lokasi rekreasi baru yang ditawarkan. Assalamualaikum. Tapi kita dah capai 2.8 million up to now. So ini menunjukkan there's a nearly 100% increment of tourist visitor to Johor negeri Johor. Tarikan utama ialah Desaru dan Iskandar Puteri. Iskandar Puteri.
Ini figure ialah belum masuk lagi China dengan border dia tutup lagi. Kalau China lain kali ada, saya rasa dia merangsangkan lagi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Johor Yacht Club, Johor Jeep Club dan pertandingan Johor Speed Fest di Tanjung Puteri yang dirasmikan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar. Baik, sektor pelancongan negara dijangka akan terus menunjukkan perkembangan positif dengan pembentukan kerajaan baharu. Pengarah kanan bahagian domestik acara Tourism Malaysia, Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata, ia dipacu dengan pertambahan penerbangan antarabangsa sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong asing untuk datang ke negara ini. Kita dapat lihat daripada media masa ada penerbangan antarabangsa mula masuk ke Malaysia, ya. Jadi kita bergantung kepada kehadiran pesawat-pesawat antarabangsa tersebut, ya. Kalau kita lihat dalam masa tempoh sebulan ni, kita dapat daripada KLM, kita dapat daripada Spring Airline. So itu adalah antara beberapa syarikat penerbangan antarabangsa yang mula terbang kembali ke Malaysia. Jadi itu akan meningkatkan kembali permintaan dan pelancong asing ke Malaysia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan roadshow Jom Mencuti Malaysia 2022 di Bandaraya Melaka. Ia merupakan siri Jera Yawara ke-8 sejak Mei lalu dan berjaya meraih hasil jualan pakej pelancongan mencecah lebih 8 juta ringgit. Baik, pemandu jentera berat maut ditimbus tanah runtuh dalam kejadian di Blue Valley Kampung Raja Cameron Highland. Ketua Zon 3 Penguasa Bomba Syarul Nizam Nasir berkata, seramai 10 anggota dan pegawai bomba ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan orang awam kira-kira pukul 12.54 tengah hari tadi. Sebaik tiba di lokasi, terdapat kejadian tanah runtuh yang menghempap sebuah jentera berat. Ia menyebabkan seorang lelaki berusia 37 tahun cedera dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa yang tertimbus telah dikeluarkan oleh pasukan bomba. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis dan dihantar ke Hospital Sultanah Hajah Kalsum Cameron Highland untuk bedah siasat. Kawasan JT Tanjung Gemuk yang kini dikenali sebagai Terminal Teluk Gading di Rompin perlu dijadikan sebagai zon bebas cukai sebagai usaha menarik pelancong luar. Menurut calon Pakatan Harapan PH Dun Tioman Muhammad Fazli Muhammad Ramli, cadangan tersebut perlu dilaksana bagi merancangkan lagi industri pelancongan di kawasan berkenaan. Dan saya juga mencadangkan supaya kita jadikan kawasan Tanjung Gemuk ini sebagai satu kawasan bebas cukai. Kita boleh buat di Rantau Panjang, kita boleh buat di Pengkalan Kubur dan kita ada pusat membeli belah di Nilai. Kenapa tidak kita jadikan kawasan di Tanjung Gemuk ini, di kawasan pintu masuk ke Pulau Tioman ini sebagai satu kawasan bebas cukai? Kerana di Pulau Tioman sendiri pun adalah kawasan bebas cukai. Kita panjangkan di kawasan Tanjung Gemuk ini supaya orang boleh masuk beli belah, coklatnya, pinggan mangkuk, dia Langkawi kita boleh buat. Baik, perkembangan banjir di Perak. Setakat tengah hari tadi, jumlah penduduk terjejas banjir adalah seramai 249 orang daripada 73 keluarga. Sekretariat Jatuan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan sebanyak 3 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka di 3 daerah berbeza. PPS Dewan Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib di daerah Hilir, Perak menempatkan 50 penduduk daripada 10 keluarga. Sementara itu, PPS Sekolah Agama Rakyat Padang Serai di daerah Manjung pula menempatkan 182 penduduk daripada 57 keluarga. PPS Sekolah Agama Rakyat Syafi'i Batu Hampar di daerah Larut Matang dan selama menempatkan 17 penduduk daripada 6 keluarga. 6 lelaki warga Thailand dan Kemboja bersama sebuah bot pukat tunda klasi ditahan selepas dipercayai melakukan pengubahsuaian tangki minyak bot secara tidak sah. Mereka ditahan kedudukan 1.5 Batu Nautika Barat Daya Kuala Kedah petang semalam.
Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Zon Maritim Kuala Kedah, Lieutenant Maritim Zulhilmi Muhammad Nazir berkata, pemeriksaan ke atas sebut berkenaan mendapati satu ruang asing telah ditambah di atas rumah bot dan ditutupi kayu bagi mengaburi pihak berkuasa. Anggota penguatkuasa kemudiannya menemukan sebuah tangki tambahan jenis fiber yang telah diubah suai dan mengandungi minyak diesel dengan anggaran 700 liter. Suspek disyaki terlibat dalam aktiviti penyelundupan minyak di sekitar perairan Kuala Kedah. Kesemua mereka berusia dalam lingkungan 30 hingga 61 tahun itu dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kedah untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Baik, 3 penduduk orang asli Batu 12 Gombak menerima kunci rumah baharu mereka yang dibina Tentera Darat Malaysia TDM menerusi program Jiwa Murni PJM TDM 2022. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zin berkata, pembinaan itu hasil peruntukan kewangan sebanyak RM99,000 daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan sebuah syarikat persendirian. Pada mulanya, rumah ketiga-tiga penerima tersebut hanya dirancang untuk dibaik pulih setelah dipilih Jabatan Kemajuan Orang Asli Selangor. Bagaimanapun, pemeriksaan pasukan skuadron kedua Regimen Askar Jurutera Diraja selaku pembina mendapati ia terlalu uzur dan perlu dibina baharu. Justru katanya, projek bina ketiga-tiga rumah baharu tersebut dimulakan pada 20 Jun dan siap sepenuhnya pada 18 September lepas. Setakat ini, sebanyak 219 projek PJM sedang dan telah berjaya dilaksanakan di seluruh negara sebagai antara inisiatif TDM bersama komuniti setempat. Baik, graduan perlu lebih bersedia dari segi mental dan fizikal dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar ketika ini. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir pada Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ke-50. Mereka percaya UKM telah mengambil kira semua fakta dan perubahan terkini dalam rangka pelbagai inisiatif bagi membantu kamu untuk lebih bersedia ketika berhadapan dengan cabaran akan datang. Baginda yang juga Chancellor UKM turut berpandangan agar pengurusan UKM memberi penekanan kepada pengurusan integriti dan kecekapan bagi memastikan ia kekal cemerlang. Pada Majlis Convocation Jubli Emas itu, UKM meraihkan 7,961 graduan yang diadakan bermula hari ini hingga 1 Disember depan. Kekuatan yang sukar digugat lawan, ibarat taufan kencang membadai lautan. Dengan semangat perjuangan, dua pasukan kini memburu satu penentuan dalam perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2022. Sabtu, 26 November, Johor Darul Ta'zim bertemu Selangor FC 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Baik, menjelang aksi final Piala Malaysia di antara Johor Darul Ta'zim JDT dan Selangor malam ini, debarannya kian terasa. Penyokong kedua-dua pasukan telah pun memenuhi perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bagi menyaksikan pertemuan penuh mendebarkan ini. Bagi mengetahui perkembangannya, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafi di lokasi. Silakan Amirul. Baik, terima kasih. Kehangatan saingan Piala Akhir Malaysia 2022 antara pasukan Selangor FC dan Johor Darul Ta'zim semakin dirasai yang akan berlangsung beberapa jam sahaja lagi. Untuk makluman anda, saya sudah berada di sekitar Stadium Nasional Bukit Jalil ini sekitar jam 3 petang tadi dan dilihat penyokong dari kedua-dua pasukan sudah pun membanjiri kawasan stadium ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, bagi menambahkan lagi kehangatan pada malam ini, saya bersama penyokong-penyokong dari pasukan Selangor dan juga JDT. Ya bang, boleh minta nama penuh dan dari mana? Nama saya Soleman bin Saleh. Saya berasal dari Pelabuhan Kelang, Selangor.
Okay, jadi apa harapan abang untuk pasukan Selangor malam ni? Harapan malam ni harap-harap pemain Selangor bermain bersungguh-sungguh sebab kita nak mencari misi yang ke-34. Keon dengan Brandon kan. So ucapan sikit bang kepada pemain-pemain Selangor. Kepada pemain-pemain Selangor, kalau boleh main bersungguh-sungguh malam ni sebab kita nak mencari misi yang ke-34. Okay. Berapa kosong bang malam ni? 2-1. Alright, untuk wakil daripada Johor pula, okay bang, nama dan dari mana? Muhammad Aiman bin Mislan dari Batu Pahat, Johor. So, harapan abang untuk game Johor malam ni? Harap Johor main dengan baik malam ni, dengan cuaca yang baik. Pada malam ni? Bekson dan Arif Aiman. So, berapa gol bang? 3-1. 3-1 Alright. Okey, jadi dalam pada itu juga saya juga ingatkan kepada anda yang ingin datang menaiki LRT supaya jangan bimbang kerana pihak LRT melanjutkan waktu operasinya sehingga pukul 1 pagi bagi menyemarakkan lagi saingan akhir Piala Malaysia ini. Jadi saya kira itu saja perkembangan yang saya bawakan kepada anda dan akan terus membawakan dari semasa ke semasa. Jadi persoalan siapakah yang akan layak membawa pulang Piala Malaysia, malam ini semuanya akan terjawab nanti. Jadi kita kembali ke studio, silakan. Ya, baik, terima kasih Amirul. Kejohanan Grand Prix terjun FINA, penerjun negara Oi Ziliang dan Cheo Yifei menepati ramalan menghadiahkan satu lagi pingat emas apabila menjuarai acara akhir 3 meter papan anjal seirama lelaki pagi tadi. Pasangan negara itu mengumpul markah tertinggi dalam 6 pusingan dengan 382.11 mata, meninggalkan pasangan Australia Vladimir Rudenko Lachlan Cronin di tempat kedua. Gangsa menjadi milik pasangan Mesir Muhammad Farouk Muhammad Noman. Everything going well. Yeah, very consistent. Yeah, just a little bit of not high quality enough for certain dive, but it's acceptable. Yeah, because both of us we need to manage. We need to separate our time for our university study and training. I think yesterday also very good. So today sama bagus. Because I'm also a final year student. So I'll focus on my studies until the end of the year. Ini pingat emas kedua buat Ziliang dalam kejohanan ini selepas menjuarai acara 3 meter papan anjal individu semalam. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.